yang saya hormati Dr. Ismail Nadia dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap selamat datang dalam program Jom Ilmu, dan program ini sebenarnya adalah program pertama yang sekian lama PKP ini kita tak ada buat apa sebarang program ceramah. Jadi ini adalah first program, dan saya sebagai pengurusi Perkim Garak mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana kepada hadirin hadiran khususnya Dr. Nadia, dan kita sangat bersyukur kerana pada pagi ini kami dapat jemput Dr. Nadia adalah seorang penceramah yang boleh katakan sangat popular di Astro, selalu ada memberi nasihat dan bantuan. Jadi seperti dalam Islam ni, ilmu tu bukan setakat kita bab solat, puasa, kita juga perlu jaga kesihatan. Kerana dengan kesihatan kita boleh melaksanakan ibadat dengan baik, dengan khusyuk. Kerana khusyuklah kita dapatlah ganjaran sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi sedikit banyak tentang Perkim Garak ni mungkin ada hadirin-hadiran yang tak berapa kenal. So Perkim Garak ni ditubuhkan pada tahun 2000 dan dia di bawah bahagian wilayah persekutuan. So Perkim dia di bawah dia ada bahagian di setiap negeri, dan setiap negeri bawah bahagian dia ada cawangan-cawangan. Jadi kami cawangan Perkim Bergerakan Belia salah satu di bawah bahagian wilayah. Jadi setiap tahun aktiviti kita akan lapor kepada Perkim bahagian wilayah, dan juga kita dapat peruntukan dari sebahagian dari bahagian wilayah. Jadi kita pun faham kita pada zaman kini semakin mencabar. Dr. Nadia, kita nampak tak seperti dulu kita buat program ramai orang datang. Sekarang semakin zaman berubah, mental manusia pun semakin mencabar. Jadi kami Perkim Garak khususnya kita buat banyak aktiviti berbagai bilang kaum dan kita tak lupa jugalah kita ada fokus pada golongan yang mualaf, kerana ahli jawatan kuasa kita di Perkim Cawangan Pergerakan Belia ni agak lain sikit daripada cawangan lain, kerana ahli jawatan kuasa kita ni ada berbilang kaum AJK. So kita ada orang AJK India, ada bangsa Cina, ada juga Melayu, dan ada juga benar ada Sabah Sarawak. So jadi supaya kita boleh melaksanakan program dengan baik. Sebab saya seperti baru ni ada seorang sahabat saya, Brother Firdaus Wong, dia ada pernah sebut setiap orang dia ada kepakaran dia. So mungkin setiap orang dia ada kepakaran dia. Jadi mungkin kepakaran itulah dia boleh melaksanakan ikut apa kemampuan dia, kepakaran dia dengan baik. So jadi kami juga bekerja sama juga di luar sana, NGO dan cawangan dengan cawangan supaya lebih mudah lagi aktiviti kita lah. So dan kami pada zaman sekarang sebenarnya pengalaman saya nampak sekarang kita nak buat kebajikan dakwah agak cabar sikit. So sekarang manusia, kalau kita tanya golongan muda, apa dia orang hajat dia orang, kalau dia orang kerja kan, dua benda saja dia orang nak, bila bergaji, bila naik gaji, dua saja dia nak tahu, yang lainnya kemudian. So sekarang dia nak cepat, dapat something, dan dia juga nak dapat satu info. So jadi itulah kami akan Perkim Garak sentiasa akan fikirlah macam mana untuk mendekati untuk mesej supaya sampai pada masyarakat. So jadi
minta maaf semua, saya ambil sikit masa. Jadi saya tidak melengahkan masa dan saya ucap terima kasihlah kepada Dr. Nadia dan juga hadirin-hadiran join program pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Haji Muhammad Amir atas ucapan pembukaan beliau tadi. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang kita tunggu-tunggu. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi biodata ringkas penceramah pakar jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Nurul Nadia binti Ismail. Beliau merupakan ibu kepada 2 anak, berkelulusan ijazah sarjana muda daripada The University of Manchester, United Kingdom pada 2006. Kemudian beliau melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana perubatan psikiatri di University Sains Malaysia pada 2017. Kemudian beliau telah berkhidmat di Jabatan Psikiatri semenjak 2009 di beberapa buah hospital di Malaysia seperti Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru dan juga Hospital Pulau Pinang. Sekarang beliau berkhidmat sebagai pakar dan Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di Hospital Kulin sejak 2018 lagi. Dr. Nur Nadia juga telah dilantik sebagai pengerusi Pertubuhan Kebajikan Psikiatri yang merupakan satu NGO sejak 2018 juga, dan beliau pernah menjadi salah seorang panel daripada bagi 3 siri rancangan Syariah Meja Bulat di TV3, merupakan juga salah seorang panel di rancangan Suara Wanita di Astro 106, salah seorang penulis bagi ruangan Diary Psikiatri di Mingguan Malaysia dan Sinar Harian, dan juga beliau merupakan seorang penulis tetap Facebook, laman Facebook iaitu laman Minda. Beliau sentiasa bergiat aktif dalam mempromosikan kesihatan mental bersama badan-badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan dan juga sering dijemput sebagai penceramah bagi mendapatkan pandangan pakar beliau. Oleh yang demikian, saya pasti ramai di kalangan hadirin pada pagi ini juga telah kenal benar dengan Dr. Nadia kita. Jadi untuk tidak melengahkan masa dan membuangkan masa lagi, kita persilakan Dr. Nurul Nadia untuk memulakan perkongsian beliau yang bertajuk Jom Bertahan Ketika Badai. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Pengerusi Majlis atas pengenalan diri yang saya rasa I'm very humble. Saya rasa sangat berasa rendah diri dan rasa honoured kerana berada bersama anda, berada bersama dengan Gerak Perkim Gerak, bersama dengan Perkim Gerak pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengerusi Perkim Gerak, Ustaz Yang Berbahagia Ustaz Amir Eng, yang sudi untuk menjemput saya bagi webinar yang pertama. Saya dapat tahu ini adalah webinar yang pertama oleh Perkim Gerak. Tahniah banyak-banyak, tahniah atas inisiatif yang saya rasa sangat penting, sangat kena, sangat tepat pada masanya, terutama apabila kita semua telah berada dalam pandemik yang telah bermula sejak Disember 2019 sehinggalah kepada hari ini, dan kita tak tahu bilakah ianya akan berakhir. Tapi insya-Allah apa yang kita tahu ialah insya-Allah kita dalam proses untuk nak mengakhiri, ataupun kita dalam proses mungkin bukan kita kata nak menamatkan pandemik ini ataupun untuk menghapuskan viral COVID-19 ini, tetapi kita berharap supaya kita dapat berubah daripada hidup dalam pandemik kepada hidup dalam keadaan endemik, di mana kita insya-Allah masih boleh melakukan aktiviti seperti biasa,
tetapi dalam keadaan yang berjaga-jaga, kan. Dan yang saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi, macam saya tersentuh sebenarnya bila saya dijemput untuk bahagian perkim ini, kerana saya tahu terdapat banyak sangat saudara-saudara baru kita. Saya memang sangat-sangat berbesar hati, Masya Allah, anda semua mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masya Allah, mungkin kedudukan anda semua sangat-sangat tinggi daripada saya, dan saya sangat-sangat merendah diri untuk nak berkongsi sedikit ilmu ataupun kepakaran yang telah Allah kurniakan kepada saya. Saya mengharapkan agar sesi ini boleh dijadikan dua hala. Okey, sebab mungkin ada di antara anda semua yang mempunyai soalan yang macam mana nak cakap, soalan yang lama sangat nak tanya tapi tak tahu nak tanya pada siapa. So insyaAllah this is your opportunity. Ini adalah peluang anda untuk bertanya kepada saya dan saya cuba jawab dengan apa ilmu ataupun kepakaran yang ada pada saya, insyaAllah. So jadikannya dua hala. Macam yang Ustaz Amir Eng kata tadi kan, bila dalam pandemik ni susah kita nak berdakwah, susah kita nak berceramah, susah kita nak menuntut ilmu dan sebagainya, tapi gunakan segala kemudahan, termasuklah kemudahan internet, kemudahan webinar yang ada untuk kita masih meneruskan lagi perjuangan kita untuk menuntut ilmu sehinggalah ke liang lahat, insyaAllah. Okey, so izinkan saya untuk nak share skrin dahulu. Saya bincang dengan Dr. Tati. Dr. Tati sebenarnya senior saya di Manchester. Saya sangat-sangat rindu dekat dia pula hari ini sebab dia seorang yang sangat lemah lembut. Jika anda semua memang kenal dia kan, memang tahu betapa lemah lembutnya dia bercakap. Kan, tak pernah nak tinggi suara. So hari ni tiba saya macam rindu pula kan. Antara orang pertama yang saya kenal di Manchester lah. Okey. So tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini ialah jom bertahan ketika badai. Dan saya sebenarnya kalau beri ceramah saya tak suka slides, tapi sebab this is the first webinar yang Perkim Kerak anjurkan dan saya tak kenal anda lagi dan saya tak tahu adakah anda jenis yang suka mendengar ataupun suka membaca ataupun suka kalau ada slides, maka saya sediakan dua-dua. Tapi dan saya harap ianya bermanfaat dan dapat membantu kita semua untuk menuntut ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Okey. So nama saya sekali lagi Dr. Nurul Nadia dan saya merupakan pakar psikiatri. Kenapa kita pilih jom bertahan ketika badai kan? Sebab sebagaimana yang kita tahu, banyak yang di ruang-ruang akhbar, malahan di televisyen ataupun kalau di internet, sejak pandemik melanda ramai sangat orang terkesan kan? Ramai sangat orang terkesan. Dan walaupun mungkin pada keadaan asal ataupun keadaan awal itu yang kita nampak ialah tekanan ataupun kesan pandemik yang pertama kali berlaku pada sejarah kehidupan manusia di zaman moden ini, ialah dari segi krisis kesihatan dan juga mungkin ekonomi. Tetapi sekarang ini setelah hampir 2 tahun kita berada dalam keadaan pandemik, kita tahu bahawa kesihatan mental juga turut terjejas. Dan kesihatan mental ini bukan hanya terjejas kepada sesetengah golongan sahaja, malahan kepada semua golongan. Sama ada golongan kanak-kanak, golongan bayi, golongan remaja, golongan dewasa, golongan yang bekerja, yang tidak bekerja, suri rumah ataupun yang bukan suri rumah, dan juga kepada golongan warga emas. Jadi setiap antara kita ini memang sedikit sebanyak terjejas disebabkan oleh pandemik ini. Itu adalah satu fakta yang kita kena tahu dan kita kena akui. Kerana apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, antara perkara utama ataupun antara langkah-langkah awal untuk kita memastikan kesihatan mental kita ini berada di tahap yang baik ataupun terjejas ialah dengan mengakui ataupun mengetahui apakah tahap kesihatan mental saya. Maksudnya kita kena ada kesedaran ataupun kita ada mindfulness ataupun kita kena ada ketara sedar tentang kesihatan mental kita pada ketika ini. So cuba sambil dengar, sambil reflect kan, sambil muhasabah. Am I okay? Adakah kesihatan mental saya buat masa ini adakah okey? Dan saya juga amat-amat berbesar hati apabila Gerak Perkim memilih untuk bercakap tentang kesihatan mental pada webinar mereka yang pertama. Kan? Ianya satu penghargaan, satu penghormatan untuk saya berada bersama-sama anda
dan ianya sangat relevan kerana kita tahu kalau kita rujuk semula kepada maqasid syariah, kan maqasid syariah ada 5 dan salah satu dia ialah untuk menjaga akal, kan, untuk menjaga akal, untuk menjaga jiwa individu Muslim tersebut, kan. So topik ini memang sangat relevan dan bila kita bercakap tentang akal, of course kita akan bercakap tentang hati, kita akan bercakap tentang perasaan dan semua ini dalam istilah modennya ialah kesihatan mental. Okey. Dan okey. So, pertama sekali, apakah akibat pandemik kepada kita? Kita kena acknowledge perkara ni sebab kenapa kita kena acknowledge dan barulah kita sedar bahawa kenapa kita ni terkesan, kenapa kesihatan mental kita ini berada di tahap ini, kan? Setiap orang mempunyai kesihatan mental, okey, tetapi tidak semestinya apabila kesihatan mental kita itu terjejas, maka kita mempunyai penyakit psikiatri ataupun diagnosa psikiatri yang major. Okay? So itu yang pertama. Jadi kalau katakan kita berasa sangat stres, kita rasa macam kesihatan mental kita sudah tidak baik seperti dahulu, kita tidak dapat bertenang seperti biasa, kita makin susah untuk tersenyum dan sebagainya, maka mungkin kita merasakan bahawa kesihatan mental kita terjejas ataupun kesihatan mental kita tidak lagi berada di tahap yang baik. Dan it is okay. The good thing is, it is okay bila kita dapat mengakui di manakah tahap kesihatan mental kita. Okay? It is okay, tidak perlu berasa takut, tidak perlu berasa gundah gelana dan sebagainya. Kerana pandemik ini memang merupakan satu perkara yang tidak kita sangka-sangka akan berlaku di zaman yang moden ini, kan. Yang kita tak sangka dengan segala perubatan moden, dengan segala kemajuan perubatan dan sebagainya, kita masih lagi dikalahkan, bukanlah dikalahkan, kita masih lagi tidak boleh menang ke atas virus yang sangat kecil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan. So it is okay untuk kita rasa kesihatan mental kita terjejas. Yang penting kita mengakuinya dan menyedarinya. Dan kalau kita rasa kesihatan mental kita okey dalam keadaan pandemik, dalam keadaan semua orang berasa tertekan dan sebagainya pun, it is still okay. Kan, mungkin anda mempunyai faktor-faktor pelindung untuk memastikan bahawa kesihatan mental anda berada pada tahap yang sangat stabil. Well done to you. Okay, tahniah. Dan apabila kita bercakap tentang situasi pandemik, kita kena mengakui pandemik ini menyebabkan satu krisis kesihatan, kan. Dan benda inilah yang perlu dilalui oleh ramai frontliners ataupun tugas barisan hadapan kita yang setelah berjuang bertungkus lumus sejak Mac 2020 sehinggalah sekarang, dan alhamdulillah baru-baru ni kita nampak perubahan yang baik yang melegakan apabila program vaksinasi telah menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Kita sama-sama doa supaya kita boleh harungi pandemik ini dan bertukar menjadi endemik. Dan kedua, krisis ekonomi, kan. Krisis ekonomi ini juga menyebabkan terdapat banyak polisi yang mungkin kita rasa macam agak bercanggah dengan krisis kesihatan dan sebagainya. Krisis ekonomi ini pun sebenarnya sangat memberi kesan kepada negara, kepada company-company, kepada syarikat-syarikat, kepada keluarga dan juga kepada individu, kan. Pandemik ini dirasai oleh semua, tetapi kita semua berada dalam bot yang berbeza, kan. Kita mengharungi suasana pandemik, krisis ini dalam bot yang berbeza. So mungkin ada yang terkesan sangat-sangat dari segi ekonomi, ada yang menjadikan pandemik ini satu peluang untuk mereka terus mengukuhkan ekonomi mereka, dan ada juga yang di mana keadaan ekonomi mereka stabil, agak stabil semasa pandemik. Jadi kita semua mungkin tidak akan dapat memahami ataupun merasakan apa yang semua orang rasa, tetapi kita boleh mengakui ataupun kita boleh menyedari siapakah yang terkesan dan memberikan bantuan kepada mereka. Dan sebagai seorang Islam, kita kena ingatkan setiap kebaikan yang kita buat tu sebenarnya bukan untuk diri kita, kan. Setiap kebaikan yang kita buat itu setiap kebaikan yang kita buat tu bukannya untuk orang lain, kan. Bukannya untuk orang lain, bukan semata-mata untuk orang lain dan bukan semata-mata untuk Tuhan. Tetapi sebenar-benarnya apabila kita melakukan kebaikan kepada orang lain, walaupun kita sedang diuji dengan krisis ekonomi, tetapi
kebaikan yang dilakukan itu sebenarnya akan berbalik, akan dipulangkan semula kepada kita, insya-Allah. Kan, yang ketiga, krisis kemasyarakatan. Kenapa saya kata krisis kemasyarakatan? Tengoklah online kan, tengok kalau di social media ramai sangat netizen yang menulis secara tidak beradab, yang tidak mempamerkan akhlak sebagai seorang muslim, yang tidak mempamerkan akhlak sebagai manusia kan. Banyak komen-komen yang berbentuk kemarahan, yang berbentuk negatif, yang berbentuk tuduhan, yang berbentuk fitnah dan sebagainya. Maka ini boleh menyebabkan krisis kemasyarakatan. Dan kita juga lihat bahawa laporan daripada pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat melalui talian kasih, mereka menerima beratus-ratus ribu panggilan telefon menceritakan tentang ada di antara mereka yang berasa tertekan disebabkan oleh pandemik, yang bergaduh suami isteri, yang didera ataupun kita kata berlakunya keganasan rumah tangga, malahan ada yang bercerai semasa pandemik ini. Maka ini merupakan krisis. Mungkin ada antara kita yang terkesan, mungkin kita kenal ada antara mereka yang terkesan. Kan? Jadi secara direct ataupun tidak direct, langsung ataupun tidak langsung, kita semua terkesan. Yang keempat ialah krisis pendidikan. Mungkin jika anda mempunyai anak ataupun anda seorang pelajar kolej, anda seorang pelajar universiti, kita memang merasai tekanan ini kan. Macam mana kita memastikan bahawa pendidikan itu masih lagi boleh berjalan se-efektif, se-efisien yang boleh melalui talian online kan. Peperiksaan pun secara online, interview secara online, viva PhD pun secara online kan, dan sebagainya. Malahan kanak-kanak tadika seawal usia 4, 5, 6 tahun atau darjah 1, darjah 2 pun terpaksa adapt ataupun cope dengan perubahan pembelajaran ini. Dan ini merupakan satu bentuk krisis. Yang kelima, iaitu fokus kita pada hari ini ialah krisis kesihatan mental. Dan ini bukan saja kita kata, bukannya hanya di dalam komuniti kita, malahan World Health Organization ataupun organisasi kesihatan sedunia sendiri banyak mengeluarkan pelbagai artikel serta kajian-kajian yang menunjukkan bahawa semasa pandemik ini kesannya ke atas kesihatan mental adalah amat perlu untuk diberikan perhatian. Ada apa-apa soalan daripada ada apa-apa soalan daripada peserta? Kalau ada, bagi anda yang berada di Zoom, mungkin anda boleh angkat tangan dan sebagainya dan moderator boleh alertkan saya. Okey, so untuk topik kita pada hari ini, kita nak fokus kepada krisis kesihatan mental. Okey, apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, kita kena faham bahawa kesihatan mental kita bukanlah kita akan fokus semata-mata kepada kesihatan mental, kerana sebagaimana yang telah dikata tema ataupun kita kata kata-kata yang saya rasa macam sangat ampuh yang telah dikeluarkan oleh World Health Organization ini ialah there is no health without mental health. Maksudnya kesihatan itu tidak akan sempurna ataupun kita tidak akan mendapat kesihatan yang menyeluruh tanpa kita mempunyai kesihatan mental yang baik. Okey, dan bila kita bercakap tentang kesihatan mental, mahu ataupun tidak mahu, suka ataupun tidak suka, kita juga kena bercakap tentang kesihatan fizikal, kesihatan psikologi kita, kesihatan pemikiran kita, dan termasuklah kesihatan dari segi sosial kan. Dan sekarang ini kita makin sedar bahawa kesihatan mental juga berkait rapat dengan kesihatan spiritual kita. Okey, dan apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, okey, yang pertama sekali kita lihat dari segi kesihatan fizikal kita ataupun kesihatan dari segi biologi kita. Okey, so sekarang ni bila anda semua mendengar ceramah saya, apakah yang anda rasakan? Cuba anda letak tangan anda di dada anda. Apakah yang anda rasa apabila anda bernafas? Adakah anda bernafas dengan tenang? Adakah anda bernafas dengan laju? Adakah anda rasa macam sesak nafas kerana memikirkan bahawa topik ini sangat berat, ataupun tiba-tiba kita rasa macam betul lah cakap Dr. Nadia, saya sebenarnya kesihatan mental saya memang sangat-sangat terjejas tapi saya tak tahu nak pergi dekat mana kan. Mungkin kan. So it's okay. It's okay. Just follow through my conversation, my ceramah. Kalau perlu nanti insya-Allah mungkin kalau rakan-rakan perkin boleh
boleh melanjutkan ataupun bercerita kepada Perkim sendiri, dan mungkin mereka boleh kontak saya untuk mendapatkan nasihat tentang rawatan dan sebagainya, insya-Allah selepas daripada ceramah ini. Okey. So tanya balik diri kita, selain daripada pernafasan, bagaimana pula dengan degupan jantung kita? Adakah bertambah laju, lebih laju daripada biasa? Kan, kalau tiba-tiba laju, kita tanya balik, adakah sebab kita minum kopi secara berlebihan? Kan, ada setengah orang bila dia stres dia minum kopi, ada setengah orang dia terpaksa bekerja lebih, terpaksa berfikir macam mana nak survive, nak selamatkan syarikat, nak bayar duit gaji, nak bayar sewa rumah dan sebagainya, dia kena fikir, maka dia minum kopi kan, untuk stay up setiap malam. Ada pelajar yang kena siapkan assignment dan sebagainya, maka anda pun minum kopi secara berlebihan. Kadang-kadang benda ni juga boleh menyebabkan gangguan pada fizikal kita dan menyebabkan kita menjadi lebih berdebar daripada biasa, dan ini sudah pasti akan mempengaruhi kesihatan mental kita. Atau adakah sepanjang pandemik ini anda berasa lebih mudah untuk berasa penat? Tak buat apa-apa pun penat, buat apa-apa lagilah penat, dah buat apa-apa pun penat juga. Kan? So ada antara mereka yang memang betul-betul terkesan dari segi fizikal kan. So kita tengok balik kan, ini mungkin antara kesan-kesan dari segi fizikal yang boleh mempengaruhi kesihatan mental kita sepanjang kita berada dalam pandemik ini. Okey. Maaf Dr. Nadia. Dr. Nadia, ada satu soalan daripada kita punya peserta. Daripada INEF. Assalamualaikum Dr. Dari segi pendidikan, saya tak tahu macam mana anak-anak nak catch up syllabus yang sepatutnya belajar di sekolah. Nak harap belajar di rumah memang stres nak menghadap. Okey, ini soalan ataupun komen ni Dr. Tati? Itulah, dia tak tahu macam mana nak menghadap, stres nak menghadap inilah masalah anak, pembelajaran anak di rumah lah hasilnya. Okey, good question. So saya akan cuba jawab sambil kita lihat dari segi topik saya yang seterusnya, iaitu dari segi psikologi kan. Okey. Yang pertama sekali okey, tak apa, saya jawab dulu. Bila kita cakap tentang PDPR, terus terang cakap, saya memang perlu memberikan saya perlu memberikan ceramah tentang PDPR kepada beberapa buah sekolah dan juga PIBG, kerana ini satu isu yang sangat sulit dan sangat rumit. Okey, bila kita bercakap tentang PDPR, nasihat ringkas saya, dia ada banyak lagi nasihat ataupun cara-cara dia, tetapi nasihat ringkas saya ialah yang pertama sekali kita kena refleksi balik atau muhasabah balik ekspektasi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa kepada anak-anak kita kan, dan kita kena refleksi balik, muhasabah balik apa kita punya ekspektasi kepada guru-guru kita. Sebab kadang-kadang yang menyebabkan PDPR ni, mengapa kita semua berasa dalam keadaan tertekan ni, ialah kerana ekspektasi kita yang mungkin tidak sesuai semasa pandemik ini kan. Sebagai contoh, kita harap anak kita memang habis silibus, kita pun nak anak kita habis silibus kan. Sedangkan kalau kita muhasabah balik, sebenarnya kalau untuk tahap 1 sekolah rendah dengan tahap 2 sekolah rendah, ekspektasi adalah berbeza sebenarnya kan. Untuk tahap 1 mungkin kita kena lebih fokus kepada adakah mereka sudah boleh membaca, menulis, mengira dan sebagainya kan. Kalau mereka boleh melakukan sedemikian, maka bagi saya itu sudah cukup untuk memastikan bahawa mereka sudah tersedia bagi tahap 1. Tahap 2 berbeza pula kan. Kalau dulu kita mungkin rasa lebih anxious, lebih cemas sebab ada UPSR, sekarang tiada lagi kan. Jadi kita lihat pula aspek-aspek kurikulum yang mungkin agak penting ataupun sama penting dengan pencapaian akademik untuk mereka masuk asrama, jika kita plan untuk masuk asrama dan sebagainya. So sama juga dengan sekolah menengah kan. Jadi yang penting tentang PDPR ini ialah kerjasama antara anak-anak itu dengan ibu bapa, dan kerjasama anak-anak itu dengan para guru, dan kurangkan kita punya ekspektasi kan. Kita kena muhasabah balik apakah ekspektasi minimum yang kita boleh letakkan untuk anak-anak kita, untuk diri kita sebagai ibu bapa, supaya kita dapat membantu mereka untuk meneruskan PDPR dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tidak terlalu tertekan sehingga anak kita give up dan tak mahu mengikuti langsung kan. So itu adalah nasihat ringkas saya lah kalau nak cakap pasal PDPR, teknik dan sebagainya. Dan kita akan memerlukan satu lagi ceramah ya Dr. Tati, tapi saya harap puan yang bertanya itu dapat berpuas hati dengan jawapan saya. Okey, so bila kita bercakap tentang krisis kesihatan mental,
tadi kita sudah bercakap kesannya kepada kesihatan fizikal dan sekali dari segi psikologi pula. Okay? So adakah kita berasa sedih, kita berasa murung kan? Sedih dan murung ni mungkin ia adalah normal. Okay? Ianya mungkin satu perasaan yang normal kerana kita dalam keadaan tertekan. Kita dalam keadaan yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kan? Kita tak boleh nak expect pun macam mana. Kita nak plan pun kita tak tahu sejauh mana kita boleh plan dan sebagainya. Maka ini menyebabkan kita berasa sedih ataupun lebih risau daripada biasa. So kalau katakan perasaan itu adalah perasaan yang macam kita rasa okey, semua orang pun memang confirm akan ada, tetapi masih lagi tidak mengganggu kehidupan ataupun aktiviti seharian kita. Kita masih lagi boleh berinteraksi dengan anak-anak kita dengan baik, dengan ahli keluarga kita dengan baik, kita masih lagi boleh tidur dengan baik, dan mungkin itu adalah satu kesedihan yang bersesuaian dengan keadaan kita. Walau bagaimanapun, jika kesedihan ini adalah suatu kesedihan yang kita rasa sangat-sangat melampau, yang kita rasa kita terpaksa melaluinya hampir setiap hari, sekurang-kurangnya selama 2 minggu, dan kita sedar bahawa ianya menjejaskan perhubungan kita dengan suami, dengan keluarga, menjejaskan kita punya kebolehan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seharian kita, sehingga kita mula berfikir tentang berputus asa, tiada harapan lagi untuk hidup, kita tak boleh nak buat keputusan-keputusan yang mudah, kita mudah menjadi marah ataupun kita mudah menjadi lesu, maka mungkin itu menunjukkan bahawa anda sudah mempunyai simptom-simptom kemurungan meja ataupun kemurungan klinikal. Dan jika ianya berterusan selama lebih 2 minggu sehingga menjejaskan kehidupan seharian anda, nasihat saya ialah sila dapatkan pertolongan di klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Okey, dapatkan pertolongan ataupun mungkin boleh juga di klinik-klinik swasta untuk berjumpa dengan doktor untuk saringan kesihatan mental. Okay, dari sudut psikologi, selain daripada simptom-simptom kemurungan yang telah saya katakan tadi, kadang-kadang kita juga ada simptom anxiety ataupun simptom kerisauan yang berlebihan ataupun lebih daripada biasa. Kan? Dan mungkin sekali lagi ia boleh jadi simptom-simptom yang normal, ataupun adakah yang menunjukkan bahawa kita memerlukan rawatan psikiatri yang khusus kerana kita sudah mempunyai generalized anxiety disorder sebagai contoh, ataupun kita sudah mempunyai panic disorder kan, mempunyai panic attack, iaitu kita rasa berdebar-debar, kita rasa takut, kita rasa macam sakit dada, susah nak bernafas dan sebagainya, mungkin adalah normal. Tetapi mempunyai panic attack yang berterusan sehingga dia menyebabkan kita berhenti daripada menjalani kehidupan kita yang normal, yang biasa, maka itu mungkin menunjukkan bahawa kita sudah terkesan dan perlu mendapatkan rawatan. Okey, dan selain daripada itu, kadang-kadang kita juga mungkin lihat perubahan pada diri kita ataupun perubahan dari pada suami kita ataupun ahli keluarga kita yang lain, ataupun bos kita ataupun rakan sekerja kita yang lain, di mana mereka kelihatan cepat sangat nak marah kan. Untuk benda-benda kecil pun mereka kelihatan cepat nak marah walaupun tanpa sebab. Mungkin mereka juga cepat nangis kan, mungkin mereka cepat berputus asa. Maka ini semua adalah kesan-kesan kesihatan mental. Dan ramai antara kita yang mungkin mempunyai perasaan kecewa disebabkan kegagalan untuk melaksanakan perancangan dan sebagainya disebabkan oleh pandemik. Dan isu yang saya rasa mungkin agak besar ataupun yang mungkin relevan ialah isu kehilangan kan. Mungkin ramai di antara kita yang kehilangan individu-individu yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, sama ada ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga, disebabkan oleh pandemik ini. Maka ini juga merupakan salah satu kesan pandemik pada ketika ini ke atas psikologi kita. Okey, bagaimana pula dari segi sosial kan? Apabila kita cakap kesihatan mental, of course pandemik ini juga menyebabkan kita punya kesihatan sosial kita juga terjejaskan. Sebagai contoh, macam hari ini, macam Ustaz Amir Eng cakap tadi, kalau dulu kita bagi ceramah beratus-ratus orang boleh datang memenuhi dewan kan, tapi sekarang ni semua orang perlu di rumah masing-masing, hanya sekadar online. Anda mungkin nampak saya tapi saya tak nampak anda kan. Kita tak boleh nak rasa the connection tu kan. Tetapi tidak mengapa, kerana apa-apa pun sebenarnya kita masih lagi mempunyai perhubungan komunikasi. Cuma mungkin kita rasa macam tak best, tak boleh nak salam, tak boleh nak peluk dan sebagainya kan. Tapi it is okay kan, kita perlu belajar untuk menerima apa yang berlaku pada ketika ini dan untuk kita adapt dan mengatakan bahawa it is okay. Apabila pandemik ini berlaku, insya-Allah keadaan akan kembali. Apabila pandemik ini berakhir, insya-Allah keadaan ini akan bertukar kepada yang asal, insya-Allah kan.
Dan kadang-kadang disebabkan oleh pandemik ini, disebabkan oleh kerisauan, kita mengasingkan diri, kita mula takut untuk keluar berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Maka ini juga akan menjejaskan kesihatan mental kita. Jadi nasihat saya, ikut SOP kan ya, ikut SOP. Kalau anda rasa macam anda perlu keluar untuk bekerja, keluar untuk bekerja, tetapi ikut SOP, patuh kepada SOP sepenuhnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan melindungi kita daripada terkena COVID-19 ini. Dan yang keempat ialah dari segi spiritual kan. Mungkin ada sahabat-sahabat baru yang macam bila kita berkata tentang kekuasaan Tuhan dan sebagainya, tentang keadilan Tuhan, tentang rahmat Tuhan, tetapi kita rasa pandemik ini terlalu menguji kita tentang kepercayaan kita, tentang harapan kita, pergantungan sepenuhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. It is okay, sebab ini adalah perubahan-perubahan fikiran ataupun perubahan emosi yang normal kepada manusia kan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan persoalan-persoalan betul ke Tuhan ada bersama aku, betul ke Tuhan akan membantu dan sebagainya, ini terlalu berlanjutan. Kita perlu berbincang dengan rakan-rakan Perkim, dengan mungkin ustaz-ustaz yang berada di Perkim tentang persoalan-persoalan kan. Adakah ini ujian, adakah ini hukuman? Kenapa semakin saya rasa saya cuba mengejar rahmat Tuhan, saya mengejar pertolongan daripada Tuhan, semakin saya rasa bahawa Allah itu jauh daripada saya. Mungkin persoalan-persoalan ini ada bermain-main di minda anda semua kan. Dan kenapa saya persoalkan ini? Kerana saya memang ada jumpa pesakit-pesakit yang mempunyai persoalan-persoalan sedemikian. Malahan bukan sahaja di kalangan mu'alaf, malahan mereka yang telah lahir sebagai Islam. Persoalan-persoalan ini adalah normal apabila seseorang itu ditimpa ujian yang kita rasa macam terlalu membebankan, yang terlalu berat, termasuklah ujian mempunyai kesihatan mental ataupun diagnosa psikiatri. Tetapi kita kena faham bahawa ini merupakan salah satu daripada perjalanan spiritual seseorang untuk terus mengenali Tuhan, untuk terus mempunyai harapan pertolongan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan hadir. Cuma kita sekarang ini berada dalam ujian, dan ujian itu memang susah. Tak ada ujian yang mudah kan. Kalau ujian yang mudah ia tidak dipanggil ujian, tetapi yang susah itulah yang dipanggil ujian. Dan insya-Allah pertolongan itu akan sampai kan. Sebagai contoh, apabila anda semua hadir pada ceramah pada hari ini kan, mungkin ada antara kita yang macam memahami bahawa kesihatan mental kita kalau terjejas bukan menunjukkan bahawa kita sakit psikiatri ataupun kita ambil diagnosa psikiatri kan. It's just that kita memang terjejas disebabkan oleh pandemik. Kesihatan mental kita tidak berada di tahap yang baik ataupun di tahap yang optimum disebabkan oleh di pandemik, which is normal. So kita tak adalah rasa anxiety sangat ataupun rasa takut sangat ataupun kita macam rasa ragu-ragu nak bercakap ataupun nak meluahkan perasaan ataupun berkongsi perasaan, sebab kita yakin bahawa insya-Allah mungkin ini normal, mungkin ini bukan penyakit psikiatri, dan mungkin untuk waktu sekarang saya tidak perlu terlalu risau. Saya cuma hanya perlu bercerita supaya hati saya berasa lebih tenang kan. Sebab ramai antara kita yang saya nampak di pesakit-pesakit saya di klinik sejak akhir ini, ramai yang merasa macam mereka perlu pendam perasaan mereka, kesusahan mereka, ujian mereka, sebab mereka merasakan bahawa semua orang pun dalam keadaan yang susah dan mereka tidak mahu menjadi bebanan. Itu adalah satu perasaan yang normal, sebab kita tahu bahawa semua orang susah, semua orang terkesan dengan pandemik dan kita tidak mahu menjadi bebanan. Itu normal, tetapi kita perlu tanya balik diri kita, kalaulah kawan kita itu berada dalam kesusahan, kawan kita itu memerlukan seseorang yang perlu bercakap, adakah anda akan merasakan bahawa kawan anda itu menyusahkan anda jika dia bercerita kepada anda? Kan mungkin most of us akan kata, oh tak, saya suka kalau kawan saya dapat bercerita kepada saya. Mungkin saya tak dapat nak tolong dari segi kewangan, tetapi sekurang-kurangnya saya boleh nasihat, saya boleh mendengar, saya boleh menenangkan dan sebagainya kan. So begitu juga dengan anda. Kan, maksudnya mungkin anda rasa jika anda berkongsi perasaan, maka anda telah menyusahkan orang dan sebagainya, anda menjadi bebanan. Tetapi sebenarnya itu adalah satu
kita kata pemikiran yang dipengaruhi oleh keadaan emosi anda yang berada pada tahap yang tidak baik pada ketika itu. Jadi ini menyebabkan kita tak nak minta bantuan. Yang sebenarnya jika dipendam dan dipendam, ianya boleh membawa kepada kemerosotan kesihatan mental, dan na'udzubillah min zalik, jika kita mempunyai faktor-faktor risiko yang lain, maka kita mungkin akan mempunyai ataupun akan mula mempunyai simptom-simptom menyebabkan kita boleh mendapat diagnosa psikiatri. Okey, saya harap anda semua boleh ikut saya, boleh faham tentang penjelasan saya untuk setakat ini. Okey, Dr. Tati, boleh ikut ke Dr. Tati? Adakah saya lagi ingat? Okay. InsyaAllah nampak ada komen yang positif lah. Alhamdulillah doktor. Sharing, kita perlu usaha sesuaikan diri hidup di keadaan masa ini daripada Kak Aisyah Yu. So nampak positif lah, positif dia punya komen daripada peserta kita. Cuma mungkin saya lah ada satu komen ataupun pandangan. Mungkin untuk menjaga kesihatan mental ni doktor, penting juga untuk kita jaga kesihatan fizikal, ataupun kita perlu beriadah ataupun exercise untuk jaga kesihatan fizikal. Jadinya dengan bila kesihatan fizikal kita baik, kita punya kesihatan mental pun akan bertambah baik. Sebab ini sebab saya selalu follow doktor punya Facebook lah, nampak selalu doktor berbasikal kan. Betul tu. Apa komen doktor yang tentang itu? Okay. Terima kasih Dr. Tati. Saya rasa Dr. Tati punya komen ataupun persoalan itu adalah sangat tepat dengan ceramah saya untuk bahagian ceramah saya seterusnya, iaitu apabila kita telah mengenali ataupun bercakap tentang kesan-kesan kesihatan mental pada fizikal, pada psikologikal kita, pada sosial kita, pada spiritual kita, maka apabila kita sudah kenal pasti adakah rawatan ataupun apakah rawatan-rawatan yang sedia ada ataupun yang ada untuk kita semua kan. Dan alhamdulillah bagus Dr. Tati, memang anda tepat pada masanya, iaitu antara rawatan yang kita boleh lakukan kepada diri sendiri ialah yang pertama dari segi fizikal kan. Sebab sekali lagi apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, kesihatan fizikal kita juga pasti akan terjejas. Dan untuk memastikan bahawa kesihatan fizikal kita dalam keadaan baik supaya ia membantu kita dengan kesihatan mental kita, maka sebagaimana telah diterangkan oleh Dr. Tati, kita perlu melakukan senaman kan. Kenapa kita perlu melakukan senaman? Jawapan secara ringkas ialah kerana kita tahu apabila kita bersenam, ianya akan menyebabkan badan kita merembeskan hormon-hormon happy hormon ataupun dinamakan sebagai endorfin, ataupun dia menyebabkan regulasi hormon serotonin, iaitu satu lagi hormon happy hormon kita dapat diregulasi dengan lebih baik. Jadi kita akan berasa lebih sihat, kita akan berasa lebih bertenaga kan. Dan bila kita bersukan, ia menyebabkan kita tidak terkongkong ataupun kita tidak membenarkan diri kita diselubungi oleh perasaan-perasaan, emosi-emosi yang negatif ini ataupun emosi-emosi yang tidak membantu ini. Apabila kita bersenam kan, siapa yang bersenam dalam keadaan macam nangis-nangis ke, ataupun dalam keadaan kita fikir segala kekusutan dan sebagainya kan? Tak ada kan? Tetapi apabila kita bersenam, kita akan punya satu perspektif kan. Kita dapat macam nampakkan secara visual ataupun dari segi pemikiran kita bersenaraikan sebenarnya apakah kerisauan-kerisauan kita satu persatu kan semasa bersenam kan. Dan kadang-kadang saya selalu buat refleksi semasa bersenam. Tadi Dr. Tati dah bocorkan rahsia saya memang suka naik basikal, dan saya akan post sebab mula-mula saya ragu-ragu untuk post sebab semua orang macam yang expert naik basikal 50 km kan sekali naik, ataupun 100 km dia orang punya penjelajahan menaiki basikal. Tapi saya paling maksimum yang saya pernah capai pun dalam 40 km sahaja, dan lately dalam 20 km sahaja sebab pandemik kan, kita tak pernah pergi jauh. Saya pun risau kalau bertemu dengan cyclist yang lain kan. So memang boleh limited, dan masa pun sangat limited. Awal-awal pagi sangat sebab nak elak daripada jumpa dengan orang kan disebabkan oleh pandemik. Dan yang saya buat muhasabah ataupun refleksi setiap kali saya naik basikal ialah apabila
kita menaiki bukit, memang kita kena usaha lebih. Kita kena usaha lebih. Kita rasa macam, mampukah aku nak naik bukit ni? Kita akan meragui diri kita. Kita akan rasa macam takut-takut. Kita akan rasa macam mana kalau naik bukit ni tiba-tiba kita mengah dekat tengah jalan, kita kena stop, orang nampak, orang gelakkan kita kan. Dan benda-benda ni sebenarnya macam Masya Allah kan, inilah yang sebenarnya kita hadapi dalam kehidupan seharian kita kan. Kita takut apa yang orang fikir tentang kita, kita takut kita kena gelak, kita tak yakin dengan kemampuan kita kan. Tapi, dan yang paling ketara, saya tak pasti kalau anda semua perasan ataupun tidak, sebenarnya apabila kita nak mendaki tu, pada awal pendakian sebenarnya kita agak bersemangat tau. Tapi bila kita makin nak atas tu makin susah pendakian. Dan menyebabkan kita sebenarnya selalu rasa nak give up apabila kita dah nak sampai dekat puncak sebelum kita nak turun. Kan sama juga dalam kehidupan pun sebenarnya macam tu. Kadang-kadang bila kita rasa macam dah kenapalah ujian ni bertalu-talu dan sebagainya kan, kita tanpa kita sedar bahawa ujian tu sebenarnya dah nak sampai dekat bukit sebelum kita enjoying kita punya ride, kan, enjoying kita punya kehidupan kita tu. So benda tu selalu memberi refleksi kepada saya dan ia mendatangkan ketenangan kepada diri saya apabila saya berbasikal. So apa yang saya nak share tips kepada anda apabila kita berbasikal, cuba dengar lagu-lagu yang exercise ke, atau tak semestinya berbasikal lah, berbasikal berlari, berjogging, brisk walk kan. Cuba sambil dengar lagu-lagu yang kita rasa memberikan ketenangan supaya kita boleh sambil bersenam kita boleh membuat refleksi ataupun bercakap dengan ataupun buat exercise dengan orang yang kita rasa selesa untuk kita nak cerita masalah kan. Tak kira lah anak kita sendiri ke, suami kita sendiri kan. Tak perlu benda-benda yang berat, sekadar macam refleksi balik ataupun mengingati balik memori-memori yang indah. So sebab tu saya merasakan bahawa yes, kalau kita salah satu cara utama ataupun rawatan utama untuk kita memastikan bahawa kesihatan mental kita stabil, walaupun anda mungkin sudah mempunyai diagnosa psikiatri dan sebagainya, apabila kita bersenam, insya-Allah ianya akan membantu kita ke arah pemulihan ataupun ia membantu kita untuk memastikan bahawa kesihatan mental kita ini adalah sangat stabil. Dan kenapa bila kita buat exercise ini membantu? Selain daripada faktor hormon, exercise juga menyebabkan jadual waktu kehidupan seharian kita lebih tersusun kan. Sebab kita nak buat exercise, kita kena pastikan keadaan rumah kita bersih, kita kena bangun awal, kita kena plan sampai pukul berapa, sebab lepas ni nak balik rumah, nak kena basuh baju, nak kena sidai baju, nak tolong anak PDPR pula, nak rehat pula dan sebagainya kan. So bila dengan exercise ni secara automatik, bukan sahaja kesihatan badan, tetapi kita juga dapat memastikan bahawa jadual kehidupan seharian kita itu berada dalam keadaan yang tersusun kan. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Sebab apa? Kerana Allah SWT telah menciptakan biological clock yang berada dalam kita punya akal fikir dan yang berada dalam otak kita ni kan. Biological clock. Apa nama dia? Astagfirullahaladzim, terlupa pula saya. The specific name of biological clock. Dr. Tati ingat ke? Dia bukan chiasmatic, dia dekat chiasm punya ni lah. Sorry, saya tak ingat apa istilah biological clock, selalu sangat ni. Tapi kita ada biological clock di mana memang kita punya jam biologi kita tu Allah dah tetapkan dah pukul berapa kita perlu makan, pukul berapa kita perlu tidur dan sebagainya. Dan ini kalau kita buat jadual kita sesuai dengan kita punya biological clock yang telah Allah hadiahkan, anugerahkan kepada kita, dan insya-Allah dia akan membantu kesihatan fizikal kita berada dalam keadaan yang optimum, dan seterusnya akan mempengaruhi kesihatan psikologi dan juga kesihatan mental. Okey, itu adalah dari segi fizikal. Yang ketiga, pertama exercise, yang kedua ialah tadi saya kata jadual yang tetap, yang ketiga ialah diet. Diet, bukannya diet untuk kurus, tetapi diet yang sempurna atau diet yang seimbang kan. Kita kat Malaysia ni kita banyak sangat makan nasi kan. Nasi. Semua itu adalah karbohidrat. Kalau tak nasi pun roti canai, tak roti canai pun mi goreng. Sebenarnya bila kita dalam keadaan stres, kita memang akan craving hormon yang dirembeskan, iaitu hormon steroid ataupun hormon kortisol, akan menyebabkan kita memang craving pada karbohidrat, pada sugar ataupun pada gula. So bila kita fit kan, bila kita fit
kita punya hormon kortisol tu dengan gula dan sebagainya, ia akan lagi macam seronok untuk dirembeskan. Ia akan tak membantu pun sebenarnya dalam stress management. Tetapi saya tahu ia tak mudah. Sebab saya pun kalau saya stress, saya memang rasa nak makan. Tapi benda ini kalau kita sedar, kan, kita boleh cuba kawal, dan instead of kita cari minuman bergula, ataupun kita makanan yang berkarbohidrat yang tinggi, kita mungkin bila kita dah mempunyai ketara sedar, kita dah sedar, oh ini aku tengah stres, Dr. Nadia dah cakap kalau stres memang akan jadi makan banyak ataupun makan makanan bersyugar yang tidak sihat, ianya akan menyebabkan saya jadi lagi stres dan mungkin menyebabkan berlaku masalah obesiti dan sebagainya. Maka saya perlu, saya rasa nak makan tapi saya perlu cari sesuatu yang sihat. So mungkin kita boleh tukar kepada salad, kita boleh tukar kepada kacang-kacang yang mengandungi lebih banyak protein dan sebagainya, kan. Dan benda ni memerlukan latihan. Dia tak sekali dua jadi tak, dia memerlukan usaha yang berpanjangan. Okey, itu adalah segi fizikal. Dan bila saya cakap tentang jadual, termasuklah jadual tidur. Jadual tidur kita perlu stabil, kan. Kalau kita nak bangun tahajud pun bangunlah, tetapi pastikan kita mengikuti kualiti tidur yang cukup, kan. Dan mungkin lepas tahajud ke dan sebagainya, kita boleh ambil sedikit masa untuk tidur sebelum pergi kerja dan sebagainya, untuk memastikan bahawa tidur kita cukup dan berkualiti. Okey. Yang kedua ialah dari segi pendekatan psikologi. Okey, bila kita nak bercakap dari segi pendekatan psikologi, antara perkara yang anda boleh lakukan ialah dengan menghadiri webinar-webinar seperti yang dianjurkan oleh Pekim Gerakkan. Kita nak faham apakah itu kesihatan mental, macam mana nak kesihatan mental dan sebagainya, kan. So, ini adalah perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Kalau saya nak bercerita tentang spesifik tentang rawatan psikologi, selalunya kita akan buat di klinik-klinik, ataupun anda mungkin boleh telefon, anda rasa anda ingin bercakap dengan seseorang tetapi anda tak tahu siapa, so kita boleh telefon talian kasih 15999. Mereka adalah kaunselor yang bertauliah yang telah dilatih. So mungkin anda boleh cuba perkara tersebut, kan. Dan kalau di klinik dan sebagainya, kita ada rawatan-rawatan yang khusus, okey. Dan dari segi sosial, macam tadi saya cakap lah, kadang kita ingat pandemik ni kita perlu keseorangan, duduk dengan anak kita, keluarga kita yang kecil sahaja, kita putuskan hubungan dengan orang lain, kan. Itu adalah misconception ataupun pemahaman yang salah. Yes, kita mungkin tak boleh nak berjumpa secara fizikal, kan. Tapi kita ada WhatsApp group, kita ada WhatsApp video, kita ada Zoom yang kita boleh call ahli keluarga kita secara beramai-ramai, kan. Mungkin kita tak boleh buat kenduri, tetapi macam apa yang saya boleh kongsi, yang best friend saya buat, kita buat Zoom, kan, tapi selalu kita berjumpa, kita nak makan dan sebagainya, kan. Tapi tak boleh, tapi dia pastikan dia hantar kopi kepada rumah-rumah kami, kan. So walaupun kawan-kawan saya semua berada di seluruh Malaysia, tapi boleh, semua orang boleh dapat kopi tu, kan. So kita rasa happy dan kita boleh buat Zoom, dan itu memastikan bahawa hubungan sosial kita insya-Allah masih lagi berkekalan, kan. Dan yang terakhir ialah dari segi spiritual, kan. Sebab mungkin ada antara kita saudara-saudara baru ataupun yang masih lagi baru, yang masih lagi macam mencari-cari ataupun cuba memahami apakah maksud ujian, apakah maksud balasan Tuhan, apakah maksud hukuman, kan. So rawatan dari segi spiritual itu juga adalah sesuatu yang sangat penting, dan ini sebenarnya telah dibuktikan oleh beberapa kajian saintifik, okey. Dan banyak sangat kajian-kajian yang menunjukkan bahawa apabila seseorang itu mempunyai kesihatan spiritual yang baik, maka selalunya kesihatan mental mereka juga berada pada tahap yang optimum, walaupun mereka sedang diuji ataupun kehidupan mereka sedang dilanda badai, kan, ya. So this is actually proven by scientific study. Dan bagaimana spiritual ini boleh membantu kita, ialah apabila kita membuat refleksi, kan, adakah ini satu ujian ataupun hukuman. Sebenarnya bila kita tanya soalan itu kepada diri kita, kita boleh jadi sedih, kan, bila kita rasa, alah, saya ni orang yang berdosa, saya buat banyak dosa, saya jarang-jarang solat tahajud, puasa sunat pun jarang-jarang, kadang-kadang saya ada macam menipu walaupun saya tak sedar, kan. So kita rasa diri kita ni macam, alah, teruknya aku ni, sebagai contoh, kan. So bila kita rasa ini satu hukuman, sebagai seorang Islam kita akan rasa, oh tapi tak apa, Allah itu Maha Pengampun, kan. Selagi kita minta ampun kepada Tuhan, selagi roh kita bukan berada di hakum kita, insya-Allah pintu taubat itu sentiasa terbuka kepada kita, kan. Dan the easiest way untuk minta ampun ialah dengan beristighfar, kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, kan. Kalau kita dah boleh hafal Sayyidul
Sayyidu istighfar, dan kita boleh baca yang lebih panjang kan. So benda tu akan mengubati hati kita kan. Dan walaupun pada awalnya kita rasa bahawa ujian ini adalah disebabkan oleh hukuman Allah kepada kita, tetapi bila kita approach secara spiritual, towards the end kita akan nampak bahawa Masya Allah, yes, mulanya adalah sebagai hukuman, tetapi apabila saya kembali semula kepada Tuhan, ianya menyebabkan saya lebih yakin tentang kekuasaan Tuhan, tentang betapa Allah itu Maha Penyayang, Maha Mengasihani, dan ia lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. So ianya bukan sekadar ujian, tetapi ia merupakan satu hikmah juga, ataupun satu kurniaan Allah SWT kepada kita. Dan sebab itulah spiritual tu boleh menyebabkan kesihatan mental kita lebih stabil. Sebab kita tahu bahawa ada perkara yang kita boleh kawal, yang kita boleh ubah, tetapi ada banyak sangat perkara yang sebenarnya di luar kawalan kita. Dan apabila kita sedar faktor yang kita boleh kawal dan faktor yang di luar kawalan kita, maka ianya akan menyebabkan kita lebih mudah untuk stop ataupun untuk berhenti daripada mengawal semua keadaan dan menerima apa-apa yang berlaku itu, sebab kita tahu apa yang kita boleh kawal hanyalah diri kita sahaja. Kan? Dan kita akan sebagai contohlah, instead of kita nak kata, kenapalah orang tu perangai macam tu, kenapalah orang tu buat macam ni, dia tak rasa berdosa ke? Macam benda-benda yang menyebabkan stres kan, kenapalah jadi macam ni, kenapalah bos marah aku, kenapalah bos bersikap tidak adil sebagai contoh, kenapalah suami aku ni tak memahami aku, kenapalah keluarga aku tak memahami aku kan. So instead of kita cuba untuk mengawal benda-benda yang kita tak boleh nak kawal ni, kita akan rasa macam okay, persoalan kita ialah okay, now apa yang saya boleh buat dalam situasi ini kan, rather than kita tanya kenapa jadi macam ni dan sebagainya, kita akan beralih kepada diri kita dan kita akan tanya apa yang saya boleh lakukan dalam situasi ini. Dan ini akan menyebabkan kita ada rasa macam sense of control dan seterusnya menyebabkan kesihatan mental kita berada keadaan yang lebih baik, kita akan berasa lebih tenang dan insya-Allah perspektif kita akan nampak mungkin akan lebih luas dan kita akan merasakan bahawa kita punya lebih banyak alternatif untuk membantu kita menghadapi sesuatu ujian ataupun masalah, cabaran dan sebagainya, dan ianya akan membantu kita untuk mempunyai kesihatan mental yang lebih optimum. Okey, walau bagaimanapun, katakanlah kita dah buat semua benda ni, tapi Allah nak uji kita juga dengan simptom kita masih teruk kan, simptom-simptom kemurungan, simptom-simptom kesedihan, kita tak boleh nak bangkit semula dan sebagainya. It is okay. Mungkin maksudnya sudah sampai masanya untuk anda mendapatkan rawatan daripada doktor dan mungkin anda perlu memakan ubat-ubatan untuk membantu anda dalam menghadapi cabaran ini. It is okay. Kan, mempunyai sakit psikiatri, mempunyai diagnosa psikiatri sama sahaja seperti orang lain yang mempunyai penyakit darah tinggi ataupun kencing manis dan sebagainya. Kan, mereka ianya adalah masih penyakit, ianya masih memerlukan rawatan dan mungkin memerlukan ubat-ubatan. Okey, semua orang okey ke so far? Saya tak nampak para tetamu sekarang ni, tapi saya nampak banyak interaksi. Okey. Ada komen dekat chat box tu, Doktor. Itulah banyak komen dekat chat box. Okey, banyak komen tak apa. Dia kata Doktor naik basikal sampai slim. Tak ada slimnya, gambar semata-mata. Lagi satu kan, naik kita buat exercise, kita kena tahulah objektif kita kan. Adakah sebab nak membantu kita dengan stres ataupun nak membantu kita macam saya grief. I was in grief. Grief maksudnya saya kehilangan sesuatu dalam kehidupan saya dan saya memang berasa sangat sedih sebab benda tu sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat berharga untuk saya, tapi saya kehilangan benda tersebut. Dan saya rasa macam tak ada siapa boleh faham saya. Tak ada siapa boleh faham betapa beratnya perasaan saya pada masa tu. Tak ada siapa yang saya tahu, tak ada orang akan faham punya. Tapi saya tahu saya tak boleh hidup dalam keadaan yang bersedia berpanjangan sedemikian sebab dia akan menjejaskan kehidupan saya yang lain, yang banyak lagi yang saya boleh saya boleh hadapi. Tetapi saya tak nak fokus hanya pada benda yang saya hilang. So
saya tak tahu nak buat apa, dan alhamdulillah suami saya memang suka cycling, so dia pun selalu kadang-kadang dia ajak saya cycling, dan daripada situ dia menyebabkan saya rasa macam lah cycling ataupun exercise ni menyebabkan saya boleh lebih untuk bermuhasabah tentang kehilangan yang saya rasa sangat-sangat berharga itu. Ianya menyebabkan saya muhasabah tentang kehidupan saya. Sebagai contoh bila saya cakap tadi kan, bila naik bukit tu, saya memang betul-betul muhasabah bila saya naik bukit tu. Memang tak mudah. Tapi bila turun bukit tu, ya Allah, rasa puas sangat. So it's all about perseverance kan. Dia ialah tentang konsistensi kita untuk untuk menjalani kehidupan kita. Okay, so saya rasa macam kita sudah sampai pada sesi soal jawab ke Dr. Tati? Boleh sebab peserta ada soal waktu doktor tengah berceramah tadi kan, jadinya boleh kita buka kepada soal jawab sekiranya ada soalan daripada peserta. Kalau dekat Facebook, Dr. Tati boleh tengok ke pada Facebook kalau ada soalan? Boleh. Dalam Facebook juga tak ada soalan lagi nampaknya. Okay. Soalan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang banyak banyak memberi komen-komen yang positif, komen-komen yang baik. Ada yang macam buat refleksi balik apa yang telah saya di ruang chat. Sama-sama. Siapa tu? Ada kanak-kanak remaja yang mendengar ke? Ya, anak saya. Sama-sama. Ada satu tak tahulah pertanyaan tu, komen ni daripada Y Suhaimi ni daripada Facebook ya. Dia kata, doktor, kenapa ada orang sesuka nak komen kata kita berisi? Stres rasanya. Okey, dia macam ni lah kan, manusia tu berbeza kan. Mungkin orang yang suka komen, kau ni makin berisik lah, kau ni makin kurus lah, kau ni semua benda nak komen kan. So kita kena nampak perspektif yang lebih luas kan. Kalau orang tu rapat dengan kita, ini saya pernah buat, saya memang pernah buat. Kalau orang tu rapat dengan kita dan dia memberikan komen yang saya tak suka, saya akan personally approach dia dan saya cakap, saya tak suka komen macam ni. Saya tak suka bila awak buat macam ni dekat saya. Saya memang buat macam tu. Sebab mungkin orang tu dia jenis yang dia biasa mengomen, so dia tak sedar benda tu orang suka ataupun tidak. Kan? So kita tak nak kita judge orang tu. Kan? Sekadar dengan sebab dia komen kita judge. Kita tak nak, sebab bila kita judge orang, ialah value kita tahu, nilai diri kita. Nilai diri orang tu mungkin dia tak sedar apa dia cakap, tapi nilai diri kita apabila kita mempunyai penilaian negatif terhadap orang yang komen benda kita tak suka. Kan dia ada dua perspektif. So kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan sebagainya, so kita kena nampak benda-benda ni. Semua benda-benda ni jarum-jarum syaitan cuba nak mencocok kita ni, nak influence kita. Kan? So kalau kita rapat, kalau kita tak rapat, kalau kita tengok macam dia memang komen kat semua orang, terima je lah, memang dia jenis yang macam tu kan. Kalau kita kena orang yang rapat dengan dia, bagi tahu ke orang yang rapat dengan dia. Kan? Ataupun kadang macam ni, kadang-kadang lah kan, kita ni dibesarkan dalam situasi yang berbeza. Mungkin orang tu dibesarkan dalam keluarga ataupun ibu bapa dia jenis yang hanya memberikan komen yang negatif. So dia pun membesar dalam keadaan dia akan beri komen-komen yang macam tu lah. Dia tak akan fikir perasaan orang lain. Dia tak akan fikir adakah komen dia itu sesuai ataupun tidak sesuai. Sebab pembesaran dia, kan, cara dia dibesarkan. So bila kita nampak perspektif tersebut, mungkin itu akan menyebabkan kita tak adalah terasa sangat kan. Mungkin kita akan rasa macam, oh kesian orang ni kan, agaknya dia tak tahu nak komen. Ataupun sebenarnya dia dah buat lawak je sebab dia rasa kita dah rapat kan. So dia pun buat lawak. Dia ingatkan kita boleh terima lawak tu. Tapi sebenarnya orang tak suka komen kan, kau ni nampak berisik kan, orang suka komen kau ni makin kurus lah kan. So mungkin kita kena belajar daripada situ lah. Mungkin kita boleh bagi tahu dia kan, suka sangat nak komen benda-benda yang baik kan. Selalu macam tu lah. Okay. Ada lagi satu komen dan soalan lah di chat box kita daripada Puan Nazliah Mansur. Dia kata jangan fokus kepada benda yang hilang, fokus pada tak tahu apa dia punya, fokus pada yang baik lah rasanya yang dia nak ni, ataupun ke apa yang kita ada lah rasanya. Daripada Puan Nazliah ni, dia
dia tak habis type rasanya ni. Satu lagi dia soal, doktor, macam mana nak nasihatkan anak-anak saya yang suka tidur lewat? Bila siang akan banyak tidur, macam mana nak nasihat ataupun tackle situasi ni? Okay, so soalan ni sangat common saya terima. Okay, yang pertama sekali, bila kita bercakap tentang anak-anak, maksudnya ada beberapa orang anak kan. Selalunya yang lebih baik ialah kita tackle yang paling dewasa sekali. Sebab diorang ni akan jadi contoh kan, ataupun mungkin yang bukan paling dewasa, tapi siapa yang paling influential di kalangan kanak-kanak, di kalangan anak-anak kita kan. Kadang Abang Long ni dia garang je, tapi adik-adik tak dengar cakap dia. Yang orang takut dengan Abang Ngah. Contohnya lah kan. So kita tackle anak kita tu dulu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena refleksi balik, muhasabah balik, kenapa apa yang diorang buat semasa diorang tidur lambat ni? Adakah disebabkan oleh TV, adakah disebabkan oleh gadget, adakah disebabkan oleh game dan sebagainya kan. So kalau disebabkan oleh perkara-perkara begini, maka kita kena hentikan, kita kena pastikan mereka tiada akses kepada perkara-perkara sebegini. Tapi kita tak boleh nak rampas macam tu je, sebab zaman sekarang ni anak-anak adalah berbeza kan. Pengaruh luar tu sangat meluas sampai kita memang tak boleh nak kawal. So kita kena bincang dengan diorang kan. Kita kena duduk kan, mungkin sambil makan-makan goreng pisang petang-petang masa musim hujan ni kan, kita duduk, kita tanya diorang, korang rasa tidur lambat ni bagus tak? Kan? Saya buat macam tu dengan anak saya. Korang rasa bagus ke tidur lambat ni? Dia memang jawab tak bagus. Tapi dia akan bagi alasan, tak bagus Umi. Tapi kita tak boleh tidur. Kan? So kita cakap balik, tak boleh tidur sebab ada phone kan, sebab main game kan. So kita cuba follow the conversation macam tu kan. So kalau dia macam diam kan, sebab ni okay, now apa kata pukul 9.30, pukul 9 Umi nak semua gadget tu masuk dalam bilik Umi, sebagai contoh lah kan. Kita kena buat perjanjian macam tu kan. Kalau dia cakap alah tapi kadang kerja sekolah tak siap, okey, kalau sebab kerja sekolah is okey, kita cuba bagi kelonggaran kan, sebab kita tak nak ada authoritarian ataupun Hitler type of parent. Kita nak ada yang positif parenting kan, yang kita macam kita nak anak kita tahu bahawa setiap keputusan tentang mereka ini, mereka boleh berbincang dengan kita kan. Kita nak mewujudkan keadaan sedemikian. So kalau dia kata sebab homework, okey tak apa buat homework, tapi pastikan it's just homework kan. Adakah homework itu memerlukan internet? Kalau tak perlu, dia pukul 9.30 internet dalam rumah memang tak ada siapa pun boleh akses, termasuklah diri kita kan, because we have to walk the talk kan. Benda ni pun refleksi jugalah. Kadang-kadang kita cakap pukul 9.30 jangan guna telefon kan, tapi kita 9.30 kat katil tengah lagi dia WhatsApp lah, tengok video lah, apalah kan. So of course anak-anak kita akan menerima message yang confusing ni kan, macam lama Umi kata tak boleh tengok telefon, Umi dengan Abah boleh kan, kecuali kita perlu sebab kerja kan, sebagai contoh bila on call dan sebagainya. So anak-anak kita kena faham kenapa kita perlukan telefon, tapi kenapa dia orang tak boleh kan. So seterusnya kita poin yang paling penting yang saya nak cakap ni ialah bila kita nak anak-anak kita berubah, kita kena plan perubahan itu secara bersama dan pastikan ianya secara realistik. Kan, realistik yang mereka pun boleh nampak, boleh terima, dan seboleh-bolehnya kita sebagai ibu bapa pun kita kena buat perkara yang sama kan. Dan bila diorang cakap tapi kita dah cuba nak tidur tapi tak boleh tidur, it's okay, sebab sebelum ni korang dah jadi burung hantu kan. So otak sekarang ni pun sedang adjust untuk tidur. So insyaAllah lepas 4-5 hari tu korang akan boleh tidur semula seperti biasa. So benda tu sangat penting lah. Dan yang ketiga, ni yang macam Dr. Tati cakap tu, exercise sangat penting kan, sebab kita sekarang pandemik, anak-anak pun duduk dalam rumah kan. So bila badan lemah memang susah nak tidur. So pastikan kalau kita ada ruang kan, kita ada ruang yang selamat, ada taman yang selamat, ada padang yang selamat, pastikan suruh dia orang lompat-lompat dekat situ ke, pergi berlari sebentar dan sebagainya. So insya-Allah dia akan membantu mereka untuk punya jadual tidur yang lebih baik. Dan seterusnya kopi lah, pastikan mereka tak minum kopi selepas daripada pukul 5 ataupun selepas daripada pukul 6. Kopi tu termasuklah teh, termasuklah kek yang mempunyai kopi, cappuccino ke, kek cappuccino, cheesecake dan sebagainya kan. Dan pastikan mereka juga tidak makan lewat pada waktu malam. Sebab ianya boleh menyebabkan anak-anak kita tak tidur kan. So makan sebelum pukul 6, pukul 7, itu adalah masa terbaik, insya-Allah. Okay, terima kasih Dr. Nadia atas jawapan yang panjang lebar tadi. Ada satu lagi di komen ni rasanya. Pandemik bukan saja ujian daripada INEF dari segi keuangan, pendidikan dan sebagainya, tapi bila tengok di sebaliknya, banyak masa dapat diluang dengan family. Kan doktor, itu positive side lah komen dia.
Betul. Sebenarnya kalau kita buat refleksi balik kan, it's all not that bad kan. Bukan semuanya itu adalah sesuatu yang buruk apabila kita berada dalam pandemik kan. Pada masa awal-awal tu baru kita berdapat bersama dengan keluarga kita, dan mana yang PJJ tu, masa itulah baru kita macam ya Allah rindunya dengan suami, barulah kita sedar betapa pentingnya seseorang itu dalam kehidupan kita kan. Dan bila pandemik ni pun kita lebih banyak bercakap tentang kesihatan mental. Selama ni kita macam buat tak tahu je, kita punya stigma yang luas kan. Tapi bila pandemik ni banyak sangat webinar-webinar bercakap tentang kesihatan mental dan sebagainya, maka kita memiliki kesedaran yang lebih tinggi kan. Dan untuk setengah orang, yes mungkin ini satu dia menjejaskan ekonomi, tapi ada setengah orang tu dia menyebabkan duit dia lebih jimat, tak perlu nak beli kasut baru kan sebab tak berjalan, duduk rumah kan. So apa lagi, minyak kereta jimat, tak ada sangkut dekat jam dan sebagainya kan. So kalau itulah kehidupan kan. Sebab itulah kalau kita nak fokus pada benda-benda yang sebenarnya saya sebagai doktor psikiatri, saya tak suka sangat guna perkataan negatif dengan positif ni, sebab dia menyebabkan kadang-kadang kita pergi judgemental. Tapi untuk nak memahamkan kepada ceramah saya pada hari ini, kadang-kadang kalau kita terlalu nak fokus benda-benda yang tidak membantu ataupun benda yang kita selalu panggil negatif ini, memang kita akan lebih ke arah situ. Kita akan nampak situ je kan. Kita tak nampak peluang, kita tak nampak ruang. Kita nampak semua benda ini adalah hukuman, kita nampak semua benda ini adalah macam sesuatu yang menyebabkan kita rasa macam resah, risau, murung, gelisah dan sebagainya kan. Tapi kalau pada masa yang sama kita cuba acknowledge dua-dua. Maksudnya yes, pandemik ini menyebabkan saya berasa tertekan, tapi pada masa yang sama, walaupun saya berasa tertekan, sekurang-kurangnya suami saya ada dengan saya, sekurang-kurangnya anak-anak saya berada di rumah, sekurang-kurangnya saya memang nampak anak-anak saya depan mata saya, dan macam mana sebenarnya diorang ni kan. Sebelum ni sikit kita hantar sekolah kan, kita tak nampak anak kita tu kan. Sekarang ni bila kat rumah baru kita sedar macam ya Allah, kesiannya cikgu kena ajar anak aku. Contoh kan, ramai mak-mak yang selalu kata bertukar jadi hijau lah apalah dekat rumah kan. So bila ada macam ni, baru kita sedar ya Allah, stres rupanya jadi cikgu ni kan nak ajar anak aku. Sebab kita nak ajar pun kita rasa stres. Anak kita nak ajar kita jadi stres kan, kita jadi hijau lagi. So dia banyak hikmah sebenarnya pandemik ni, banyak hikmah insya-Allah. Cuma kita kena belajar macam mana nak shift kita punya mind, macam mana kita nak belajar untuk bermuhasabah supaya bukan saja kita fokus pada ujian-ujian ini ataupun perkara-perkara yang kita tak ingini, tapi kita juga nampak apakah hikmah-hikmah yang Allah cuba tunjukkan kepada kita insya-Allah. InsyaAllah, semoga kita semua dapat belajar daripada hikmah pandemik kali ini. Ada satu, mungkin last kali lah, ada satu soalan di Facebook, Doktor. Daripada Ahmad Muhammad Nur Arif, pucat lesu kurang zat ke? Dia tanya. Pucat lesu kurang zat ke? Dia tanya. Soalan fizikal lah, kesihatan fizikal tu. Saya tak boleh nak jawab kurang darah ke tidak, sebab pucat ni pun dia bergantung kan anda sebenarnya macam mana kan. Mungkin anda memang daripada dulu jenis yang pucat, tapi sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Jawapan yang saya boleh bagikan, saya boleh berikan secara ringkas ialah kalau anda rasa pucat, orang memang komen terdapat perubahan pada kompleksi wajah anda, anda mudah berasa penat, walaupun tak buat kerja, mudah berasa mengah dan sebagainya, dan nasihat saya jumpa dengan doktor. Mungkin kita kena buat beberapa ujian darah untuk menentukan apa sebab anda jadi pucat lesu tersebut. Okey. Terima kasih Dr. Nadia. Satu lagi. Kita tak nak mengecewakanlah peserta-peserta kita hari ini. Mohon doktor kongsi kaitan laporan media bahawa kes suicide, bunuh diri bertambah dengan banyak pada masa pandemik ini, termasuk di kalangan Muslim. Maksudnya angka kematian yang berkaitan dengan bunuh diri lah, terutamanya dalam kalangan Muslim, daripada Puan Nazliah Mansur. Pertama sekali, saya tak ingat jumlah laporan terkini lah. Saya rasa dalam 300 lebih hari itu sampai bulan Jun. Sama ada angka itu bertambah, berkurang dan sebagainya, memang benda tu saya tak ada dalam kepala saya buat masa sekarang. Tetapi kalau kita nak bercakap adakahnya Muslim dan sebagainya, yes, kita ada statistik berapa ramai Melayu, Cina dan sebagainya.
Dan kita tahu bahawa mereka yang mati akibat bunuh diri ini di kalangan Melayu, yang kita assume mereka adalah seorang Muslim, ya, memang bertambah semasa pandemik. Tetapi adakah itu statistik yang macam kita rasa kita boleh berpegang dan sebagainya ataupun tidak? Itu saya tak boleh nak komen sebab itu adalah data daripada pihak polis. Kan, maksudnya kita tidak ada di Malaysia, kita tidak ada lagi buat masa sekarang ini data-data yang memang mengumpulkan jumlah kematian akibat bunuh diri ini. Selalu maksudnya yang kita ada ni selalu laporan daripada polis dan sebagainya lah. Okay. Yes, macam saya cakap, pandemik menyebabkan tekanan bukan sahaja dari segi kesihatan mental tetapi dari segi sosial, dari segi keuangan, dari segi financial dan dari segi hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini ianya mampu jika seseorang itu tidak mempunyai sokongan keluarga ataupun sokongan sosial yang baik ataupun tidak mempunyai semangat ataupun mereka jenis macam mana? Maksudnya pandemik ini memang menyebabkan tekanan yang sangat tinggi kepada setengah golongan sehingga menyebabkan mereka bertindak untuk bunuh diri. Saya tak nak bercakap dengan lebih lanjut tentang perkara ini sebab ia akan mengambil masa yang lebih. Tapi untuk jawapan yang ringkas, itu adalah jawapan yang ringkas. Namun sebelum saya mengakhiri ceramah saya, jika para pendengar pada hari ini, jika anda semua ada pemikiran-pemikiran untuk mencederakan diri sendiri ataupun untuk bunuh diri ataupun anda terkesan dengan berita-berita sedemikian, mungkin anda perlu mendapatkan nasihat daripada doktor dengan segera. Sebab bunuh diri ini insya-Allah ianya boleh diatasi. Dan mesej yang saya ingin sampaikan ialah urusan bunuh diri ini bukanlah urusan pencegahan bunuh diri ini bukanlah tugasan individu ataupun keluarga yang terlibat sahaja. Malahan agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi badan NGO memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan bahawa jumlah ataupun kes-kes bunuh diri ini dapat diatasi ataupun dapat diminimumkan sebanyak yang mungkin, kerana kehilangan satu nyawa akibat bunuh diri itu adalah sangat besar, adalah terlalu besar kepada umat manusia dan dan setiap setiap bunuh diri itu sebenarnya boleh dicegah. Itu mesej yang paling utama. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurul Nadia. Rasanya tak cukup 1 jam ya untuk kita punya ceramah pada hari ini. Topik yang sangat relevan dan hangatlah sebenarnya, maksudnya memang relevan untuk semua terutama dalam waktu pandemik ini. Okey, jam dah menunjukkan 11:07 sekarang. Kita tak nak ambil masa peserta-peserta yang mungkin ada hal lain, penceramah juga, mungkin Dr. Nadia ada hal lain selepas ni. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis ni, kita mohon semua hadirin yang ada dalam Zoom lah, kalau kat dalam Facebook kita tak dapat nak nampak muka kan untuk ambil gambar bersama-sama. Jadinya boleh mohon untuk semua untuk onkan kamera masing-masing supaya kita boleh nampak muka dan kita boleh ambil gambar kenangan untuk bersama-sama dalam webinar ini. Dan AJK kita akan mengambil gambar lah untuk setiap page yang ada gambar peserta-peserta kita. Okay. Kak Sherin dah ready ke? 3, 2, 1. Kak Sherin dah semua page ke? Dah ambil semua page ke? Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa. Sekarang nampaknya kita dah sampai ke penghujung webinar untuk kali ini. Kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutamanya kepada penceramah kita Dr. Nurul Nadia, bersiaran daripada Kulim jauh di sana. Kami semua
kebanyakannya dekat Lembah Kelang lah kan, macam saya di Selangor. Dan juga para hadirin yang telah berjaya lah meluangkan masa pada pagi Ahad ni dengan macam-macam tugas yang lain yang di rumah ataupun mungkin ada yang bekerja pada hari ini, di mana kita telah sebenarnya luangkan masa lebih daripada 1 jam untuk mendengar perkongsian ilmu daripada Dr. Nadia untuk siri yang pertama ini. InsyaAllah untuk siri yang kedua kita akan susulkan webinar yang kedua pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dengan penceramah jemputan yang lain dan juga moderator yang lain pula untuk topik yang agak panas juga, iaitu berkenaan vaksin. Jadi sekiranya para hadirin ada persoalan-persoalan yang memerlukan jawapan, boleh dijemput untuk bersama-sama memeriahkan webinar yang kedua nanti. Dan siap-siaplah tandakan dalam kalender masing-masing. Dan webinar ini akan boleh diikuti melalui Zoom seperti hari ini, ada Facebook Live dan juga YouTube Perkim Gerak. Sekiranya terdapat cadangan ataupun komen, boleh juga ditinggalkan di ruangan komen Facebook ataupun YouTube Perkim Gerak ataupun beri kepada mana-mana AJK Perkim Gerak untuk kami memperbaiki webinar-webinar pada masa akan datang ataupun program kami yang lain pada masa akan datang. Alhamdulillah dan terima kasih atas penyertaan dan kerjasama semua. Akhir kata saya mohon maaf atas segala salah silap dalam bicara dan juga kekurangan dalam pengendalian seminar kali ini. Sehingga bertemu kembali insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.